Orang benci ulama. Apa lagi benci? Poligami. Setuju ke? Boleh tak kita angkat pendapat kita pada pendapat saya? Poligami tak patut. Boleh? Tak boleh. Itu bermakna kita engkar. Jadi Ramadan tu Allah Ta'ala terbiar. Benda yang kita gemar, benda yang kita suka tak sesuai di sisi Allah pada bulan Ramadan. Bulan lain kau makan. Bulan Ramadan tak boleh makan sehari. Pasal apa? Allah nak terbiar kamu, paksa kamu. Benda yang kamu tak suka Quran ni, kamu kena suka. Kita kena suka, saya kena suka keseluruhan isi kandungan Quran. Tuan-tuan kena suka semua isi kandungan Quran. Makcik-makcik kena suka semua isi kandungan Quran. Salah iblis tu banyak ke? Satu. Tak layak duduk dalam syurga Allah. Satu aja salah iblis. Apa dia? Tidak sujud ia pada Allah. Tidak sujud ia pada Nabi Adam. Itu saja. Yang kita ni tak gemar Quran ni, melambak ni, apa kehel je? Duduk syurga juga. Balik orang tak tengah tedai, sendiri tanya, sendiri jawab. Saya sekadar nak sebut, ulama ul akhirah tak boleh kita benci. Sebab bila majlis syura ulama buat keputusan, ramai benar orang bantah. Perkataan ulama disebut oleh Allah dalam Quran. Allah Ta'ala punya, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ulama yang macam mana? Ulama ul akhirah, ulama yang mempertahankan Quran, ulama yang mempertahankan sunnah, ulama mempertahankan agama, ulama yang belajarnya Quran hadis. Ini Arab sepatah pun tak faham, dia komen ulama lebih pada dahsyatnya. Perkataan ulama disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris kerja Nabi. Ulama lawan. Rusani lawan. Ini lawan tak? Boleh. Jangan takut pun. Rusani lawan. Dia ulama ulama jahat yang ada dia haramkan, dia haram, dia halalkan, dia haruskan. Segala macam tentang namanya harus. Tuan-tuan, salah iblis satu, dia halau keluar oleh Allah Ta'ala daripada syurga. Tak setujunya iblis itu dengan Allah Ta'ala, ketua malaikat satu. Kalau kita tak setuju banyak, macam mana agama? Okeylah, itu iblis, hujah yang pertama. Nombor dua, taat pada mak bapak. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Kamu diperintahkan untuk mengabdi diri hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsanan. Hendaklah kamu taat, buat baik pada mak bapak kamu. Macam mana konteks buat baik pada mak bapak? Disebut oleh Allah, fala takul lahuma uff. Jangan kamu kata pada mak bapak kamu. Kalau iblis tadi sujud, susah ke sujud? Benda paling senang. Berapa model sujud? Tak ada model. Menjadi anak derhaka ada model tak? Menjadi anak derhaka, fala takul lahuma uff. Jangan kamu kata berapa model sebut ni? Tak ada model.
itu konteks taat pada mak bapak dalam perkara baik, sebab dia manusia kan. Dalam perkara baik, mak bapak mesti ditaati, tak boleh kata pada dia. Allah Ta'ala ni ada tak mengarahkan manusia pada jahat? Ada tak ada? Kalau dah tak ada, apa pasal tak taat pada Allah? Masih ada lagi nak pendapat sendiri? Adakah ada hadis Nabi yang mengajarkan kejahatan pada manusia? Ada? Tak ada. Mak kita taat dia, ayah kita taat kepadanya, sebut pun jangan. Yang menjadikan mak bapak kita macam mana ketaatan kita kepada dia? Lagi hebat. Itu sebab pendapat sendiri dalam konteks berhadapan dengan Al-Quran hendaklah dihindarkan. Ditaatlah kepada Al-Quran walaupun arahan itu bertentangan dengan kehendak hawa nafsu kita. Inilah tarbiyah Ramadan. Keluar Ramadan, kalau menung-menung tengok-tengok ada lagi yang tak suka Quran tu, perbetul lah. Tak suka Quran ni berapa model dia? Ada model tak? Tak ada model. Ada soalan makcik? Ada soalan? Tak ada soalan. Semalam dia ada orang tanya, Ustaz angkat tangan, bila awak cerita bab poligami mesti sejuk, angkat tangan. Makcik surat tanya. Ya nanti makcik surat. Realiti Al-Quran ialah mengajak manusia kepada kebenaran dan membebaskan dirinya daripada segala bentuk kejahiliaan. Ajak manusia benar, menjauhkan manusia daripada kejahilan. Oleh demikian Al-Quran ini hanya dimengerti dan dapat dipahami oleh manusia yang mahu kepada kebenaran dan berjuang untuk membebaskan manusia keluar daripada jahiliah. Tu konteks hati orang dengan Quran. Badan semua diikut je kan. Nabi kata ala fil jasadil mudghah iza salahat jasadu kullu wa iza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbun. Hati itu yang memahami Quran itu ialah hati yang hendak pada kebenaran, hati yang mahu membebaskan manusia daripada kejahilan. Orang yang tak nak pada kebenaran, dia tak melihat. Itu sebab tuan-tuan, orang yang beriman dengan Quran, Allah Ta'ala sebut yaj'al lakum nuran tamshuna bi. Allah jadikan nur. Syekh Qutb ketika membahaskan orang beriman itu dijadikan oleh Allah Ta'ala nur pada dirinya, apa dia? Dia melihat ma'ruf tu ma'ruf, dia melihat mungkar tu mungkar, dia melihat halal yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala halal, dia melihat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala adalah haram. Orang yang dirinya tidak beriman dengan Allah, dia melihat yang ma'ruf tu mungkar, yang mungkar tu ma'ruf. Ni nak mari konsert tak apa-apa ni. Pasal apa? Dia kata inilah cara mendapatkan, meningkatkan ekonomi negara. Orang sekular tu kopi tu. Siapa menteri pelancongan tu ni? Bukan orang Tepin lah, tapi dia orang Perak. Dia rasa gitu. Nak berkembang, nak maju, mesti ada maksiat baru maju. Dia kalau negara ini berjalan elok, onsin kepala otak itu. Pasal apa? Dalam dirinya tidak ada nur, yang dia nampak ma'ruf itu mungkar, mungkar itu ma'ruf. Yang Allah Ta'ala halalkan, dia haramkan. Yang Allah Ta'ala haramkan, dia halalkan.
Al-Maraghi dalam pendahuluan tafsiran surah ini menyatakan surah Al-A'raf adalah lanjutan daripada suratul An'am. Surah ini diturunkan sekaligus di Mekah. Oleh kerana itu, ia adalah lanjutan dari suratul An'am. Suratul A'raf ini memperincikan apa yang diterangkan oleh Allah dalam suratul An'am. Kitabun unzila ilaika. Ini adalah sebuah kitab diturunkan kepadamu. Dalam membahas potongan ayat ini, Al-Maraghi menjelaskan bahawa kitab Al-Quran adalah kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari sisi Allah. Jelas bahawa kedudukan Quran tinggi dan mulia. Kalam Allah. Itu sebab Nabi sebutkan afdhalul zikri qiraatul Quran. Zikir paling utama ialah membaca Quran. Atau disebut dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Ada baca Quran lagi setelah habis Ramadan? Ada? Sendirilah. Ada baca tadarus Quran lagi? Ada satu masjid di Turki. Di mana masjid Turki? Dia tak berhenti baca Quran. Berjalan 24 jam ada orang baca Quran. Kalau buat kat masjid Tepin lah, masjid lama Tepin ni bagus. 1 jam seorang, maknanya 24 orang lagi. Siang ramai, belah malam tak ada sukarelawan yang ngaji Quran sejam. Ambil sejam. Dia tu gini tu. Sejam orang lain pula, sejam orang lain pula, sejam orang lain pula. Tapi tak pernah berhenti ngaji Quran. Ada je orang yang ngaji Quran sejam. Dua rumah tak ngaji, main masjid ngaji. Ambil turn tu. Satu hari 24 orang. Satu bulan kali 30. Dalam kurang 720 orang. Takkan tak ada. Ini ramai orang yang ambil lah. Sejam. Kita dengan Quran ni macam mana tuan-tuan? Meningkat hafalan. Yang muda-muda ngapai lah. Yang tua-tua macam mana? Selesa dengan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, selesa. Sedangkan kita nak jumpa Allah Ta'ala, mesti ada proses menambah hafalan tu, mesti ada. Kita nak ngapal Quran tak mungkin dah yang tua-tua ni. Tapi menambah hafalan boleh saja. Saya ulang-ulang dalam kuliah duha tu Yasin kan 7 tahun. Ada yang hafal, ada yang lancar. Tak ada lah ya apa, tak ada lah. Belum mula dulu Walaupun surah tu ada surah yang biasa dengan orang Melayu, tapi ada orang tak dengar, tak pernah dengar baca Quran. Itu sebab bila dikatakan Quran, dia mesti menjadi istimewa dalam konteks kehidupan kita. Kalau belum istimewa, diistimewakan. Nabi Muhammad SAW juga berdarjat tinggi dan mulia. Darjat Nabi Muhammad SAW ialah penghulu segala Nabi dan Rasul. Rasul dengan berdarjat ulul azmi dan imam kepada segala Nabi dan Rasul Allah. Tengok yang Quran paling agung. Sebab tak ada dah kitab selepas tu kan. Kerana Quran tu paling agung. Diberikan kepada Rasul yang agung. Diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada rasa istimewa Quran. Pasal apa kita tak rasa istimewa? Kita lawan. Sebab tak ada rasa istimewa, kita rasa macam buku komik. Mulia Quran tu bukan kat letak tinggi. Bukan.
Itu fizikalnya meletak tinggi Quran di rak-rak dalam rumah kita. Mulia kita dengan Quran itu ialah mengamalkan seluruh isi kandungan Quran. Baru istimewa Quran dalam konteks kehidupan kita. Itu sebab tuan-tuan, kita tak ada pilihan. Mukmin pilihannya ialah zikirnya Quran, bacaannya Quran, hafalannya Quran, ke mana-mana dengan Quran. Kalau tuan-tuan pergi Mesir ni apa ni yang kita punya pekerja yang sampah bandaraya ni, dia bunyi hopi tu tapi pergi dekat open hafal Quran. Hafal Quran yang tukang sampah. Pekerja bandaraya kita apa lah kamu hafal Quran. Pasal dia sistem dia macam tu. Daripada hadarah kepada ibtidaiyah kepada sanawi kepada al-jami'ah, itu semua keluar tu kira memang 30 juzuk lah. Jadi bukan sekadar memuliakan Quran. Quran tu nak mulia ialah dengan kita mengamalkannya. Maka pula menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa turunnya kita Al-Quran adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bekalan kepada Nabi memimpin umat dan mengajarkannya kepada umat manusia seluruh. Saya kutub dalam tafsirnya menerangkan bahawa kitab Al-Quran adalah kitab yang memberi ancaman dan peringatan. Ada ancaman, ada peringatan. Sebab datang Ramadan tu nak betul alignment kita. Jangan lari jauh. Macam mana politik Islam? Mana boleh kita hidup yang katakan agama tu ibadat tu lah. Nampak tak setuju tu dia lawan. Politik Islam mesti kita tegakkan, undang-undang Islam mesti kita tegakkan. Kalau nak menang, mana boleh kita seorang lagi yang bertanding. Itu dah masuk dalam otak kita dah. Tuan-tuan, menang pada urusan Allah, itu paksi dia. Jangan sekali kita mengatakan, bila kita ingat Allah Ta'ala ni, bila kalah? Kalah Allah sesaja. Allah. Menang? Menang tak ada Allah. Menang sendiri. Betul tak? Itu sebab Khalid Al-Walid dipecat oleh Umar Al-Khattab. Pasal apa Khalid Al-Walid dipecat oleh Umar Al-Khattab? Pasal Umar melihat bahawa orang Madinah sudah berlaku mungkar kepada Allah. Umar disebut tanya, kamu kalau berjuang dengan Khalid macam mana? Garanti menang. Tanya lagi, menang. Tak ada cerita kalau berjuang dengan Khalid Al-Walid kalah, tak ada. Tengah perang, Umar membetulkan akidah umat Islam ketika itu. Macam mana? Dipecat Umar Khalid Al-Walid. Umar memecat Khalid Al-Walid di tengah perang untuk membetulkan akidah. Balik pada Allah Ta'ala. Zaman ni Khalid Ibrahim. Zaman tu Khalid Al-Walid. Zaman ni Khalid Ibrahim. Kalau hari ini kita bertanding sendirilah tuan-tuan, apa perasaan tuan-tuan? Boleh menang tak? Kalau pendapat tuan ni lah, tak boleh menang, tak boleh menang. Lama dah kena pecat kalau Umar jadi khalifah. Pecat lah ke. Pasal akidah kita tak betul. Kita mesti ingat bahawa Badar itu 13 dimenangkan oleh Allah Ta'ala melawan 1000 orang.
Betul. Terus kata mungkin kita akan bergerak sendiri balik. Ni ada yang bawah. Pasal dah selesa dengan pakatan, lepas tu selesa benar. Nak menang mesti 3. Siapa kata? Syarat menang memenuhi kehendak Allah Ta'ala, diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Tak kira kau banyak sikit. Berapa orang yang mengaji ni tuan-tuan? Berapa orang mengaji? Kira. Katalah ni, kira ni. Ada 100 orang. Ada berapa masjid taping ni? Katalah ada berapa masjid? 20. 20 kali 100 2,000. Patut kita punya calon dapat 2,000 je lah. Betul tak? Tidak betul. Jadi dia mengaji yang menyokong kita ni. Saya, tuan-tuan, pakcik, makcik, segala macam. Berapa calon kita dapat? Berapa undi calon kita dapat? Berapa undi calon kita? Tak ingat ke? Mesti lebih daripada 2,000 kan? Hilang orang betul tak? Tak hilang, mana lebih lah. Kata dia 20,000. Siapa yang membukakan hati 20,000 pengundi di sini nak pangkau kita punya? Tuan-tuan boleh buka. Jenuh kempen ni mengaji ni. Pagak 2 tahun lagi. Mengaji boya. Betul, orang lepas. Syok lah ustaz buat dia. Pagak lain. Bukan tuan-tuan lah, aku tak tahu siapa. Kitab Al-Quran juga menerangkan hakikat sebenar yang akan berlaku. Berita paling benar berita daripada Quran. Bukan TV 1, bukan TV 2, itu bohong. Yang paling benar ialah Al-Quran. Fala yakun fi sadrika kharajun minhu. Maka janganlah ada kesempitan dalam dadamu kerananya. Maknanya jangan ada rasa susah dengan arahan Quran. Orang lelaki Allah Ta'ala uji lain, orang perempuan Allah Ta'ala uji lain. Nak ke syurga belaka ni. Saya nak ke syurga, tuan-tuan nak ke syurga, makcik-makcik nak ke syurga. Syurga belaka. Tapi ujian tu lain-lain. Bila datang perintah Allah, jangan rasa dada kita ni sempit kerana ni. Oh ni tak boleh, itu tak boleh. Ada tak tengok hujah apa itu? Ada. Itu dada dia rasa sempit. Allah sempit. Kita mesti rasa apa? Bila dengan Quran, luas. Bila dengan Quran, banyak jalan. Itu sebab tidak pernah jumpa jalan mati dengan Al-Quran. Tak pernah. Kita rujuk Quran, tak pernah jumpa jalan mati. Pasal dibahas oleh para ulama. Tengok, ianya membahas bab-bab nas yang zanni dalam Quran. 4 imam yang besar, walaupun ada lain lagi. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ada lagi lain, Al-Auza'i, Zahiri, Imam Nawawi. Seluruh ulama bahas. Tak pernah jumpa jalan mati dalam bab nak beramal dengan Al-Quran. Tengok pada bab puasa, ayyaman ma'dudat. Kemudian berapa hari dihitungkan kalau kamu sakit. Fa in kana maridon au ala safari. Tengok ya, tak pernah mati, tak jumpa jalan mati. Sukar kita punya musafir, sukar Allah Ta'ala bagi buka. Kemudian ganti pula min ayyamin ukhra. Datang pula maridon, sakit. Allah Ta'ala benarkan buka. Siapa nak menentukan sakit? Doktor Islam.
Tak pernah jumpa jalan mati. Bila kita langgar, minta ampun, tak ada jalan mati. Mak ayah kita yang kita lawan, ya, kita kata pada dia, segera minta ampun. Diampunkan oleh mak bapak kita. Habis soal kederhakaan, tak ada dah. Itu sebab Allah siap aja nak mengampunkan seluruh dosa manusia, kecuali satu, dosa syirik. Itu aja yang tidak diampun oleh Allah. Dosa lain diampun Tuhan. Tadi satu makcik, dia tadi saya syarah bab tu, buat muhasabah. Apa lagi yang saya tak gemar? Mana aku tahu? Dia tanya kita pula, apa lagi tak gemar? Mana kita tahu? Saya rasa saya, kalau ustaz kata bab poligami, saya okey. Makcik, saya tanya dia, laki ada tak? Laki dah mati. Oh, dah mati baru tu. Zaman ada laki tu macam mana? Dia tak kata apa. Ujian ni ialah zaman ada suami isteri tu, poligami tu kata ujian tu. Setuju tak kamu? Untung tuan-tuan yang bawa bini hari ni berek kita. Balik serah dia kata awak sedia dimalukan. Oh dah tuan-tuan pula berabak. Ya. Jangan rasa sempit. Ni nama undang-undang Islam. Macam mana ulama-ulama berijtihad? Imam Syafi'i kata buat seluruh. Tak kira Islam ke kafir ke, pasal kamu satu kerajaan. Mari Imam Malik pula dia kata buat hanya kepada orang Islam. Pasal hukum hudud hanya baik untuk orang Islam. Ialah dikenakan hudud atas dunia, di akhirat besok dia tak bahas lagi dah. Allah Ta'ala ampun dosanya. Ada pun orang kafir pada ijtihad Imam Malik, sekiranya dibuat hudud kepadanya, akhirat besok dia tak ada bahas, terus masuk neraka. Oleh itu ijtihad dia Imam Malik ialah buat pada orang Islam. Dan apa pasal tak nak buat? Tak ada keinginannya. Demikian komentar Syekh Qutb dalam menafsir ayat ini. Al-Quran akan terus memimpin manusia yang bersedia menerima kepimpinan Al-Quran. Itu sebab tuan-tuan balik ni sekarang, ya Allah, bersyukur aku padamu malam ni kau izinkan aku datang kuliah Sarawak, terbuka hati aku. Kita begitu doa, ya Allah, bukalah pintu hatiku untuk tunduk patuh taat pada Quran. Kalau banyak ni selak ke Ustaz Wan, apa Al-Maraghi pula ketika menafsir ayat ini menerangkan bahawa sesiapa yang berhajat meneruskan tugas kenabian, maka hendaklah dia bersabar. Jangan dadanya berasa sempit. Ni keputusan ni macam payah lah. Kejap pertahan Tan Sri Khalid. Lepas itu dah sokong. Pening. Balik Majlis Syura mempertahankan Khalid Khalid Ibrahim. Pasal apa? Ketika itu masih mendapat mandat 2/3 Dewan. Itu pasal dipertahan. Selain daripada tak boleh aibkan, tak boleh dedakkan aibnya ke umum, itu kena pertahan lah. Takkan dibenarkan satu orang dedak aib kepada satu Malaysia. Tak boleh lah. Itu pasal Tan Sri Khalid dipertahankan. Mesyuarat 17 bulan. Sekejap kata 10, sekejap ikut aja yuk. Sekejap 10, 17 ikut 17. Sokong pula wazir. Apa pasal? Khalid dah kena pecat daripada parti dia. Faham ke? Jangan pening-pening lagi ayo. Betul ni lah. Orang dah kena pecat dari parti. Bertahan lopak ni bukan pada orang. Bertahan lopak ni atas parti. Parti dia pecat Khalid Ibrahim. Khalid Ibrahim tak ada dah dalam parti dia. Tak boleh dah tahan dia lagi.
Kalau petahana lagi bodoh lah boleh suruh. Jadi lepaskan keputusan 17, sokong buat ketiga. Faham tu? Kalau tu ni kaget dia tak tahu. Pasal disuruh tadi asal dia kuliah di pondok pening. Elok datang si Khalid dia nak apa tokoh Wak Aziz pula. Ini tak faham. Sesungguhnya Rasulullah SAW mempunyai tugas yang berat, yaitu hendak menyampaikan Al-Quran kepada dua alam, manusia dan jin. Kita tengoknya, mana ulama ni bukan bodoh. Kalau ada orang kata tak erti politik, itulah politik yang besar keputusan ni buat pada itu. Dia ide ikut contemporary-nya, semasanya, bukan tahan yang lama tak ada asal dah. Itu sebab usaha lama tu betul-betul. Jadi dua alam Nabi nak sampaikan dakwah ini. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahawa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Dengarkan dia berkata tu, telinga paning. Sebab Quran ni memerlukan kesabaran. Kalau ngaji sekali je, mudah tak? Mudah. Itu pasal Ramadan mengaji banyak. Habis Ramadan, habis tak ada dah. Ada kaki-kaki tak ada dah. Ada taruh sedikit tak ada dah. Habis maka tunggu pula Ramadan tahun depan. Sifat mengaji para sahabat ini, tuan-tuan, bukan sehari, hari-hari. Nabi sebaik saja selepas Isyak dia pergi round seluruh Madinah. Pilah 3-4 rumah, tiap-tiap mana apa. Nak dengar sahabat-sahabat mengaji Quran. Jadi sahabat-sahabat Nabi lepas aja Isyak ngaji Quran sampai tidur. Kita buat apa? Buat doa. Satu orang Nabi singgah rumah dia. Baca ni mudah je. Hal ataka hadisul ghashiyah. Sudahkah sampai kepada kamu berita tentang hari kiamat? Nabi dengar kat luar, tak tahu orang dalam yang mengaji Quran tu bahawa Nabi dengar bacaan dia di luar. Ulang lagi. Hal ataka hadisul ghashiyah. Ulang lagi sampai meniti air mata. Udah meniti air mata, Nabi pun tinggalkan dia. Nabi jawab, sudah aku mendengar berita tentang kiamat. Yang di luar menangis, yang di dalam menangis. Kita Nabi suruh takbir tahmid. Subhanallah, alhamdulillah, Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, tidur. Atakat tu yang 3-4 kali. Allah bagi. Quran mesti menjadi istimewa dalam konteks kehidupan kita. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman. Surah 27 surah An-Nahl. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Bersabarlah wahai Muhammad, dan jadilah kesabaran kamu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Tuan-tuan, dalam konteks kenabian dan kerasulan, Nabi 124,000 orang, Rasul 313 orang. Yang disebut dalam Quran Nabi dan Rasul 25 orang. Yang 25 orang ni yang Allah Ta'ala anugerah kepada dia negara 3 orang. Itu sebab otak kita ni bagi betul. Jangan kira nak masuk penari mesti menang. Oh dah, 3 orangnya 25 Nabi Rasul dalam Quran tu, 3 orangnya Nabi Allah Ta'ala bagi negara. Nombor 1 Nabi Muhammad, nombor 2 Nabi Daud, nombor 3 Nabi Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dia pegang satu negara nama Sabah. Dia cerita dalam Quran. Nabi Muhammad, Madinatul Munawwarah. Ada satu orang Nabi dan Rasul pegang jawatan paling tinggi dalam negara,
menteri perbendaharaan. Itu saja. Jadi kalau otak kita kata mesti nak negara, nak memerintah, bukan. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, kurang 50 tahun seribu. Maknanya memerlukan kesabaran. Orang dengan Quran ini kesabaran. Dan jangan kamu bersedih hati, wala tahzan alaihim, terhadap mereka yang menentang kamu. Ada satu masjid nak panggil orang. Mula dia bobo, tak apa Ustaz, kami panggil Ustaz. Tazkirah, belah malam, lepas Isyak, lepas Tarawih. Okey lah. Dah saya duduk tarik, minta maaf Ustaz, nak tukar pulau. Bila kuliah asar? Bila boleh? Sebut dia bila aku datang. Sebut dia sedang. Dia nyebut. Dekat dia Ustaz minta maaf. Tak ada tazkirah asar pula. Loh, dia kata, la tahzan. Jangan kamu bersedih dengan orang tentang kamu. Bulan 4 tu baca satu khutbah. 18 bulan 4, 19 raya. Saya punya sultannya jadi. Saya ceritalah ke tuan-tuannya. Bulan 5 tak jemput, bulan 6 tak jemput, bulan 7 tak jemput, bulan 8 tak jemput. Ni nak masuk bulan 9 di telefon. Ustaz apa tak? 15 9. Apa maksudnya? Nak baca khutbah. Kenapa pula nak baca? Lama dah tak jemput. Jemaah rindu kat Ustaz. Dia pun kata ada satu khatib tinggi-tinggi besar-besar tu. Kenapa dah tempat 5 bulan tak baca? Saya kan singgung. Saya kata khutbah mimbar, tugas dia mengembalikan orang kepada Quran. Tugas mimbar mengembalikan orang kepada sunnah. Mimbar tidak akan mengaku mana-mana orang. Ayat tu dia tak jemput 4-5 bulan hantar. Dia pada kira. Tapi jemaah dan nak rindulah kami kepada khutbah Ustaz. Jemput Ustaz. Ayuh lagi. Tak ada berhenti. Kita tak ada rasa bersalah kalau mempertahankan Quran dan Sunnah. Kita tak rasa bersalah. Tapi kalau dia pun tak panggil itu pasal lemah mempertahankan Quran Sunnah, bukan kita. Rasa bersalah siang malam pergi. Tak patut betul aku kata orang itu. Makan nikmat Allah siang malam pergi petang. Aku kata macam tu pula. Yang ada yang aku haramkan, yang haram aku halalkan. Tak patut betul. Fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bih. Boleh lagi ni. Sadruka an yakulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu mal innama anta nazir wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka boleh jadi kamu meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit kerananya dari itu hingga sebagian buat lain pula. Atau kerana khawatir bahawa mereka akan mengatakan mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan, kekayaan atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat. Ini dia perli Nabi SAW. Nabi pergi pasar beli barang. Kenapa tak orang kaya? Nabi ni masuk patut pergi dia 5-6 orang yang jaga dia. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Innama anta nadhir. Hanya sahaja kamu itu pemberi peringatan. Kita bersama. Hanya sahaja kita ni pemberi peringatan. Orang nak ikut, tak nak ikut. Itu sebab dalam surah Al-A'la kan, fazakir innama anta muzakkir. Itu sebab Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama yang buat syarahan hadis Imam Bukhari, ketika nak buka dia punya, dia baca surah Al-A'la. Satu hari orang tanya, anda boleh tanya, pasal apa pilih surah Al-A'la? Dalam Quran ada 114 surah. Kenapa surah Al-A'la yang kamu pilih? Dalamnya ada beri peringatan.
satu pengkhianatan. Meninggalkan peringatan, suatu pengkhianatan. Bukan tinggal parti dia, pi sokong pula. Tinggi peringatan, tak mau pada peringatan Quran, satu pengkhianatan. Litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Potongan yang akhir ayat ini dibahas oleh Ibnu Katsir, mengupas ayat ini menyatakan bahawa litunzira bihi, yaitu untuk kau jadikan peringatan, ancaman bagi orang yang kafir. Manakala perkataan wa zikra lil mu'minin, Ibnu Katsir memaknakannya dan pelajaran kesedaran bagi orang yang mukmin. Maka dalam menafsir hujung kalimat ayat ini menyatakan bahawa kepada mereka yang berbudaya dengan budaya enggan apa, maka Al-Quran sebagai kitab kebenaran memberi peringatan dan ancaman. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Aba, enggan, wastakbar, sombong. Orang yang berbudaya dengan budaya apa, ikut iblis. Lalu Quran datang membawa ancaman kepada golongan kufar, kafir. Al-Quran adalah ancaman. Mereka yang berurusan kufur kepada Allah di dunia, maka ancaman Allah terhadap mereka ialah azab yang bersangatan pada kehidupan akhirat yang kekal. Sekutu membahas dengan panjang lebar perbezaan masyarakat yang dibina oleh kesesatan, yang digelarnya masyarakat yang terbina di atas kesesatan itu ialah masyarakat jahiliyah. Ini saya kutuk ni dia bahan dia hobi juga. Masyarakat yang terbina di atas hidayah Quran digelar oleh saya kutuk dengan gelaran masyarakat Rabbani Muslim. Quran di sepanjang zaman berkehendak membina masyarakat berdasarkan tuntunan Rabbani. Tak ada satu arahan Allah yang jahat, tak ada satu arahan Nabi yang jahat, tak ada. Semua baik. Maka ta'ala, pasal Allah Ta'ala nak membina waktu manusia yang Rabbani. Sekali kehendak itu hendak diusahakan, maka bermunculan kehendak jahiliyah. Setiap kali kita nak bina Rabbani, datang jahiliyah. Lawan Rabbani nak bina, datang jahiliyah. Secara jelas, ciri insaniah dari Al-Quran akan meletakkan satu masyarakat bertamadun atau tidak. Itu sebab nilai tamadun itu diukur pada kehendak Al-Quran. Kalau tamadun yang dibina oleh masyarakat hari ini bertentangan dengan Quran, tak ada apa. Ini tamadun yang tidak sesuai dengan kehendak-kehendak Al-Quran. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dalam kehidupan kita, mari sama untuk kembali kepada Al-Quran. Meletakkan kita dengan Quran itu mesti. Pengetahuan Quran tu, peringatan Quran tu mesti ada, terlintas di mana-mana. Semalam kata orang daripada 4-5 orang kami usrah, Ramadan lepas baru mengkhatamkan bacaan, bukan bacaan, mengkhatamkan baca tafsir 15 tahun. Satu kumpulan 4 orang duduk buka tafsir Azhar, dari satu ayat ke ayat ke ayat. Dah faham tafsir Azhar, buka pula tafsir Zilan, buka pula Narawi, buka pula Ibnu Katsir. 15 tahun baru khatam. Dia kata sekarang ni, Syawal ni, round kedua, buka balik, baca balik. Kita nak kena ada juga berterusan. Saya cadang
Saya cadang dah. Nak datang jauh. Saya cadang. Zuhur ini kita buat kuliah berterusan. Jangan Ramadan. Saya mulakan di Tengku Sina, di Ipoh, di Manjul. Memang Zuhur itu berterusan. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat daripada tazkirah, Sabtu, Ahad cuti. Itu sambung pada. Masjid ni jangan malamnya, bagi siang. Sekejap. Jadi masjid tu bila datang Zuhur dulu, satu saf setengah. Sekarang 3 saf. Datang berjemaah 3 saf. Ada ketiga ramai, 3 saf setengah. Pasal ramai, duit tak ada. Nak makan dia tak ada. Balik datang masjid. Bila sikit, awal pula. Duit banyak, kerja saja. Dia waktu itu, ini, tengah ramai, tadi 3 saf. Jadi, cari ustaz-ustaz yang tak payah kena bayar ni. Tuan-tuan nak bagi pulang lah. Tapi ustaz tu, dia ngajar. Tak payah bayar. Takat 20 minit, setengah jam nak bayar apa. Jadi, ustaz tu mengajar Isnin sampai Khamis. Kemudian, minggu depan sampai pulak. Kita mesti jadikan masjid ni tempat pembelajaran yang berterusan. Siang dan malam. Sekarang ni malam kan? Maghrib. Ya. Sekarang siang mesti berlaku pembelajaran yang berterusan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk melaksanakan. Ada ustaz-ustaz yang dekat sini, tuan-tuan panggil. Sekali-sekali panggil, orang luar datang. Jadi, baru orang datang untuk mendengar kuliah. Jadi pembelajaran yang berterusan ni memungkinkan lebih banyak orang faham. Bila lebih banyak orang faham, orang akan berjuang untuk menegakkan agama.